Okey, untuk bab 4.2, ciri pandang darat fizikal dan budaya berdasarkan simbol dalam peta topografi, cikgu ingin menekankan kepada ciri pandang fizikal iaitu tanah tinggi, tanah pamah, saliran, pinggir pantai, tumbuhan semula jadi. Okey, dalam peta topografi mesti ada benda-benda ni. Semua ada dalam peta topografi. Benda ni adalah wajib sebab ia menunjukkan tentang kawasan tersebut lah. Kawasan tanah tinggi biasanya kawasan itu akan ada kontur. Kontur ni apa? Garisan-garisan yang rapat-rapat tu. Semakin rapat, semakin tinggi dah kawasan itu. Dan setiap garisan kontur ada nilaian dia. Okey. Kalau tanah pamah pula, ia lebih kepada kawasan rendah. Ia lebih dekat dengan sungai ataupun dengan pantai. Kawasan ini berpotensi untuk aktiviti-aktiviti manusia. Seperti apa? Seperti perumahan, pertempatan, perikanan dan juga macam-macam lagi. Okey, yang tu lah. Okey, aktiviti ekonomi. Okey, tanah pamah ini adalah sangat penting ya kerana dia tanah yang paling baik dan berpotensi untuk pelbagai jenis aktiviti manusia. Okey, saliran pula. Saliran adalah merujuk kepada simbol warna biru, garisan yang berwarna biru. Okey. Biasanya dia dalam peta topografi dia berselirat lah. Dia macam-macam jenis, ada yang panjang, ada yang pendek, berbentuk macam-macam. Dan ia menunjukkan pola saliran itu berpunca daripada mana. Okey. Saliran ni adalah bentuk simbol dia adalah garisan lah, garisan biru. Okey. Kalau kamu tengok, dia akan menunjukkan pola saliran di mana ada pola yang berselirat, pola setumpu, pola pola saliran jala. Okey. Boleh tengok dalam buku teks kamu, muka surat 50 yang menunjukkan gambaran yang sebenar. Okey. Berkenaan dengan pinggir pantai pula, kita boleh lihat di kawasan tepi-tepi pinggir pantai akan terbentuknya beberapa bentuk muka bumi adalah seperti muara sungai, okey, pantai berpasir, lumpur, tebing tinggi, teluk dan tanjung serta pulau. Okey, kalau dalam peta kamu boleh lihat di mana ada bentuk muka bumi ini yang terdapat dalam peta tersebut. Macam mana nak tengok? Cuba kamu lihat dalam peta 4.5 dekat Sarawak itu. Ada gambaran dia. Di mana tanjung, di mana pulau, di mana pasir pantai, ada dalam simbol dia. Okey, tumbuhan semula jadi pula merujuk kepada kawasan-kawasan hutan. Okey, semula jadi kan mesti kawasan hutan yang berwarna hijau. Dan biasanya kawasan ini ada beberapa jenis iaitu hutan primer, hutan sekunder, belukar, rumput, riung dan jerami. Okey. Kalau hutan primer ialah kawasan tanah tinggi yang belum diteroka. Kamu kena ingat ya, kawasan yang belum diteroka itu adalah hutan primer. Kalau hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh dan kawasan itu telah diteroka. Okey. Tumbuhan seperti rumput pun boleh hidup di kawasan berpasir dan berlumpur. Okey. Kamu boleh lihat dalam peta 4.5. Okey. Untuk masuk definisi hutan tersebut, kamu boleh lihat dekat glosari muka surat 51 buku teks ya. Okey, untuk ciri pandang darat budaya pula, kamu boleh lihat di situ tentang pertempatan pengangkutan. Okey, pertempatan ni adalah ada 4 jenis, iaitu pertama adalah pola berpusat, berjajar, berselerak dan berkelompok. Okey, setiap pola ini ada maksud tersendiri. Okey, kamu boleh rujuk dalam peta tersebut. Okey, saya nak terangkan kat sini, oleh pola berpusat biasanya berada di kawasan bandar, pekan. Di kawasan ini ada satu kawasan di mana setumpu orang aktiviti ekonomi pun berkelompok di situ. Okey, manakala kalau pertempatan berjajar biasanya di tepi jalan ataupun di tepi pantai. Kawasan ini adalah kawasan pertempatan yang sebaris, menghampiri dengan jalan besar ataupun jalan kecil. Okey, untuk pertempatan berselerak pula adalah di kawasan kampung. Kampung ni dia tak ada rumah yang sebiji yang rapat-rapat. Biasanya dia berselerak. Di mana-mana saja mengikut tanah persendirian. Okey, tanah dia besar, so rumah dia pun ada laman yang besar lah. Okey, sebab tu dia berselerak.
Okey, kalau peta-peta berkelompok pula biasanya di kawasan Felkra, di mana kerajaan telah meletakkan mereka di satu kawasan dan kawasan itu akan berkelompok. Kawasan perumahan dia pun berkelompok macam itu. Okey. Okey, kalau kamu tengok, kalau kawasan bandar, dia adalah kawasan tepu bina. Maksudnya di kawasan itu adalah penuh dengan pembinaan. Bangunan-bangunan, sekolah dan bangunan-bangunan apa-apa sajalah, kedai runcit dan sebagainya. Okey. Kalau kamu tengok pengangkutan pula, okey, di muka surat 52 ya. Pengangkutan berdasarkan dalam peta topografi akan ada macam-macam jenis pengangkutan. Pertama, jalan raya. Kedua, kereta api, jalan air, jalan udara. Okey, kamu boleh lihat lapangan terbang itu adalah mewakili kepada pengangkutan udara. Okey, kalau jalan raya pula mewakili pengangkutan darat. Apa pengangkutan darat? Macam-macam lah, lori, bas, kereta, basikal, motor dan sebagainya. Okey. Untuk kegiatan ekonomi pula, kegiatan ekonomi ini merujuk kepada aktiviti manusia lah, seperti pertanian, perikanan, pengangkutan, perindustrian dan pelancongan. Okey. Kalau kamu tengok dalam peta itu, ada kawasan hotel ataupun resort. Itu adalah kawasan pelancongan. Kalau kawasan itu adalah kawasan kilang-kilang, itu adalah kawasan perindustrian. So, kamu boleh related antara simbol dan juga aktiviti manusia. Okey. Itu saja untuk 4.2. Okey, terima kasih.